Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaghbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairil ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mencabut, yakni menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari yakni dada manusia, tetapi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan bahawasanya ilmu agama akan beransur-ansur hilang di atas muka bumi ini. Satu hari nanti ilmu agama yang ada pada dada-dada manusia, iaitu di kalangan alim ulama, akan beransur-ansur hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang ilmu agama di atas dunia ini. Ini merupakan yang pasti berlaku dan merupakan peristiwa akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat kecil. Dan kalau kita lihat bahawasanya sekarang ini alim ulama sudah makin berkurangan. Satu demi satu mereka ini meninggalkan kita lantaran bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu telah meninggal dunia. Dalam satu peribahasa Melayu ada mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti. Ini satu peribahasa Melayu. Kalau lihat dalam peribahasa ni, untuk dikaitkan dengan satu demi satu alim ulama telah pun meninggal dunia dan menjadikan alim ulama makin kurang, maka kalau ikut kepada peribahasa ini, dia tidak tepat untuk dikaitkan ataupun berlaku kepada alim ulama. Yang disebutkan patah tumbuh hilang berganti, artinya ada alim ulama yang dah meninggal dunia, dah mati, nanti ada yang ganti. Tidak, peribahasa ni tidak tepat dan tak boleh nak digunakan. Adapun hak nak gunakan dikaitkan berlaku kepada yang lain daripada ulama, boleh. Pemimpin-pemimpin di tempat kita umpamanya, ambillah ketua keluarga. Ketua keluarga, orang tua kita meninggal dunia contoh. Boleh tak ada yang ganti lain? Boleh, tak jadi masalah. Kalau si ibu tu ataupun isteri tu dikahwin lain, ada jadi bapaknya. Patah tumbuh hilang berganti. Bahkan boleh ada lagi lebih baik daripada itu. Ketua kampung mati, kemudian pilih cari untuk ganti balik. Patah tumbuh hilang berganti. Bahkan boleh ada lagi ketua kampung yang lebih baik daripada sebelum ni. Penghulu mati, maka cari-cari ada penggantinya. Patah tumbuh hilang berganti, pasti kadang-kadang ada yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Begitulah seterusnya. Tetapi kalau nak kata peribahasa ini patah tumbuh hilang berganti, ini dia tidak tepat untuk berlaku kepada alim ulama. Sebab apa? Sebab
kita hari ini banyak kehilangan ulama, namun 1000 kali sayang bahawasanya pemergian ulama tidak dapat diganti yang lain. Walaupun ada yang ganti, tetapi tidak akan sama. Tidak akan lebih alim, tidak akan lebih wara', tak akan lebih sama seperti mana yang telah meninggalkan kita. Maka sebab itu kalau kita lihat apabila ulama meninggalkan kita, namun nak mencari ganti ni sebenarnya satu perkara yang bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan untuk digantikan semula apabila mereka telah meninggalkan kita. Kalaupun ada macam-macam hari ni nak create untuk cari pengganti alim ulama dan sebagainya, maka dia tidak akan berlaku sehebat seperti mana mereka yang telah meninggalkan kita. Umpamanya contoh tuan-tuan, imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i sampai sekarang tuan-tuan tidak ada yang menyamai akan keilmuannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walaupun sudah lama tuan-tuan, Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Seorang yang telah disebutkan oleh Rasulullah akan kealiman dia, kewarakan dia, kehebatan dia. Maka Imam Syafi'i pun telah mati, meninggal dunia dan telah meninggalkan kita. Namun sayang 1000 kali sayang, Imam Syafi'i pergi meninggalkan kita, maka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tidak dapat digantikan oleh orang lain. Walaupun sebutlah satu demi satu ulama-ulama yang lain, contohnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan imam-imam yang lain, maka tidaklah sehebat seperti mana mereka yang telah meninggalkan awal lagi. Mereka hilang ni maknanya susah nak cari ganti. Bukan seperti mana peribahasa tadi, patah tumbuh hilang berganti. Tak, bagi alim ulama tidak. Bagi alim ulama tidak. Jadi ertinya tuan-tuan, ilmu agama ni akan hilang beransur-ansur, sedikit demi sedikit di atas dunia ini. Bukan Allah Ta'ala angkat ilmu agama tu di dada manusia, di dada alim ulama, tetapi dengan sebab apa? Sebab dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alim ulama. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah Ta'ala dia tak cabut, dia tak angkat, dia tak hilangkan ilmu yang sekaligus daripada dada manusia, daripada dada alim ulama. Tapi Allah Ta'ala dia angkat, hilangkan ilmu agama biqabdil ulama, dengan mematikan para alim ulama. Bila para alim ulama dimatikan oleh Allah Ta'ala, maka mereka hilang tuan-tuan, sangat susah, sangat sulit untuk mencari ganti. Dan ini memberi syarat apa? Sehinggalah sampai satu masa, satu ketika, satu saat permukaan bumi ini dia akan kosong daripada alim ulama. Akan datang nanti satu masa, satu ketika dunia ni, di atas muka bumi ni, hak yang hidup ni, tiada lagi alim ulama. Kerana apa? Kerana dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ni apa tuan-tuan? Ulama ni warasatul anbiya. Ulama ni Allah Ta'ala berikan mereka anugerah, kurniaan ilmu agama kepada mereka, dan mereka ini merupakan warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan pewaris kepada Nabi. Mereka lah yang menyampaikan berkenaan tentang agama Allah, menyampaikan berkenaan hukum hakam Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, telah wafat, maka segolongan alim ulama inilah yang diberikan pengetahuan oleh Allah Ta'ala akan ilmu agama yang mereka sampaikan, yang mereka diberikan kefahaman ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain, dan mereka lah
yang merupakan waris kepada Nabi yang mereka sampaikan kepada umat. Maka alim ulama ni penting. Alim ulama ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau tak penting tuan-tuan, tak mungkin Nabi SAW sampai memberikan wasiat ingatan kepada kita selaku umat Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kamu sentiasa bersama dalam majlis alim ulama. Sentiasa banyakkan dalam majlis ilmu. Sentiasa banyakkan duduk dalam majlis pengajian-pengajian ilmu, yang mana di sana ada alim ulama. Kenapa Rasulullah sampai begitu menyatakan sedemikian, hendaklah kamu sentiasa bersama dalam majlis ulama? Kerana ada kaitannya tuan-tuan dengan kehidupan kita, bukan hanya di dunia tetapi kehidupan kita akhirat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka itu siapa? Warasatul anbiya. Mereka itu adalah waris bagi para nabi. Menyampaikan kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ini sebab itu kata Nabi SAW, ilmu agama akan beransur-ansur hilang di atas dunia ini dengan sebab dimatikan ulama. Bila dimatikan ulama, maka sukar untuk mencari ganti, sehingga satu masa nanti permukaan bumi ini dia akan kosong. Artinya tiada lagi susuk tubuh alim ulama, kerana mereka semua adalah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi tuan-tuan? Maka pada saat dan ketika itu, apabila di permukaan bumi ini kosong daripada alim ulama, maka pada waktu itu artinya tuan-tuan, kehidupan kita kehidupan yang tidak bererti lagi. Kehidupan yang tidak ada faedah, manfaat lagi kehidupan atas dunia. Kerana yang kita dapat kehidupan yang selesa pada hari ini, ketenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dapat beribadah dalam keadaan yang selesa dan tenang, kita sentiasa mendapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, salah satu daripada asbab alim ulama. Dengan asbab ubudiyahnya, ibadahnya, doanya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan balak-balak musibah tertangguh, tertolak dengan sebab alim ulama. Maka pada ketika itu kata ulama, bila dah tak ada dah di atas muka bumi ni alim ulama, permukaan bumi ni kosong daripada alim ulama, maka artinya kehidupan pada ketika itu, kehidupan yang sudah tidak ada bererti lagi dalam kehidupan saat ketika mana alim ulama sudah ditiadakan. Jadi apa jadi akhirnya? Alam kehidupan dunia ini penuh dengan kesesatan. Penuh dengan kesesatan. Manusia ni dia hilang nilai pegangan hidup, kerana tak ada siapa nak dirujuk, khususnya dari segi masalah hukum hakam, urusan akhirat, tiada siapa lagi nak dirujuk. Maka habislah kehidupan pada ketika itu penuh dengan kesesatan. Sebab tu alim ulama ni dia sebagai waris kepada para nabi, waris kepada nabi. Ketika Rasulullah SAW hidup, maka sahabat ambil kesempatan, mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan. Ada masalah, jumpa Rasulullah. Ada masalah hukum hakam, jumpa Rasulullah. Ada masalah akhirat, jumpa Rasulullah. Sebab tu kata Rasulullah, hayati khairul lakum. Ketika mana aku hidup, maka baik bagi kalian. Nah, begitu juga dalam kehidupan alim ulama. Ketika mana alim ulama hidup di kalangan kita, penempatan kita dalam kehidupan kita hari ini, dia bagi manfaat kepada kita. Apa juga permasalahan sebenarnya adalah kita menjadikan alim ulama ni rujukan. Tapi apa berlaku hari ini tuan-tuan? Dengan sebab hampirnya dengan kiamat, maka penghormatan, adab di kalangan masyarakat kepada alim ulama semakin nipis, dan semakin hilang di kalangan masyarakat kita hari ini untuk mengambil manfaat daripada
keberadaan alim ulama di tempat kita. Apatah lagi sebagai ihtiram, memuliakan, lagi menghormati dan juga beradab dengan alim ulama. Kerana itu disebutkan dalam satu riwayat bahawasanya bila mana satu orang dimasukkan ke dalam neraka, bila nak dihisab, maka nak dimasukkan ke dalam neraka dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, bagi tahu fulan bin fulan, dulu dia hidup atas dunia, dulu dia biasa tak duduk dalam majlis alim ulama, biasa tak duduk dalam majlis ilmu. Maka malaikat pun duk tanya, fulan bin fulan, dulu kamu hidup atas dunia pernah tak duduk dalam majlis ilmu bersama para alim ulama dalam pengajian-pengajian ilmu? Maka si fulan pun tadi dia kata tak ada. Maka Allah Ta'ala bagi tahu lagi kepada malaikat, dulu ketika mana hidup atas dunia, ada tak pernah bahawasanya dia dengar-dengar, tak, dia mustami', dia dengar duduk dalam majlis ilmu, walaupun dia tidak duduk tapi dia dengar-dengar saja majlis ilmu. Maka malaikat pun tanya, ada tak? Dijawabnya tiada. Maka ditanya lagi, Allah Ta'ala minta tanya kepada malaikat, kepada fulan bin fulan ini, ada tak ketika mana hidup atas dunia dulu dia suka kepada majlis ilmu, suka kepada majlis ilmu? Dia kata tak ada masa, maka tak sempat nak suka kepada majlis ilmu, apatah lagi nak duduk, tak ada masa, asyik overtime je tuan-tuan, tak sempat, apatah lagi nak ada suka pun tak ada. Sebab tu dalam hadis yang lain Rasulullah minta kita jadi yang pertama kun aliman, jadi orang alim yang berilmu pengetahuan. Tak jadi orang alim, kul muta'alliman, jadi orang penuntut ilmu. Tidak jadi orang penuntut ilmu. Yang ketiga kata Rasulullah, kun muta'alliman kul mustami'an, jadi orang yang suka mendengar majlis ilmu. Kalau tak juga yang sering mendengar majlis ilmu, kun muhibban, jadi yang keempat orang yang suka majlis ilmu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu tak jadikan diri kamu suka kepada majlis ilmu, bahaya, fatahlik, maka kamu jadi orang yang jahil. Kun jahilan fatakuna jahilan, maka kamu jadilah orang jahil, maka kamu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila ditanya satu demi satu ni tuan-tuan, ni nak kaitkan dengan alim ulama. Duduk majlis ilmu pun tidak, hadir pun tidak, belajar pun tidak, dengar pun tidak, suka pun tak ada. Akhir sekali kata Allah Ta'ala, hai malaikat, cuba duk tanya, dia dulu duduk kampung, duduk taman, ada tak satu dengan orang alim ulama? Pun tak ada. Jiran dia hebat-hebat semua tuan-tuan, ya, pengarah, CEO, hebat-hebat semua. Alim ulama tak standard, tak ada. Macam mana ni nak bagi syafaat ni, nak masukkan syurga? Kemudian tanya lagi, adakah pernah tak duduk di dalam satu majlis, bukan duduk belajar, duduk makan je, tapi di situ ada alim ulama? Pun tak ada. Oh payah. Satu demi satu tak ada. Satu demi satu tak ada. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu, malaikat, hutanya dia dulu ketika mana dia hidup, dia ada tak berkawan dengan satu orang kawan dia, yang kawan dia ni suka kepada alim ulama, sering duduk dalam majlis alim ulama, sampai gitu sekali tuan-tuan. Akhirnya kata fulan bin fulan tadi, ahli neraka, dia kata ada. Kawan saya tu, kawan dia ni selalu duduk dalam majlis ilmu, suka kepada alim ulama. Kata Allah Ta'ala, dengan sebab tersebut, yang kawan dia kasih kepada alim ulama, sering duduk dalam majlis ilmu, dan dia berkawan dengan orang tersebut, aku suka, aku masukkan dia dalam syurga. Tuan-tuan, berapa lapis sub tu, bukan direct tu. Tuan-tuan bayangkan, kalau macam tuan-tuan hari ni direct, Masya Allah, Tabarakallah, duduk dalam majlis ilmu direct terus.
Ini dia ada kaitan dengan orang yang suka majlis ilmu, sayang kepada ulama, maka dia akan mendapat juga kelebihan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak kata bahawa tuan-tuan nampak betapa penting kehidupan kita ada kaitan dengan para alim ulama. Bila mana satu hari nanti mereka telah dimatikan oleh Allah Ta'ala, kosong dunia ini tuan-tuan, permukaan bumi ini dengan alim ulama, maka kehidupan kita tak bererti lagi. Sebab apa? Sebab alam penuh dengan kesesatan, manusia hilang nilai pegangan kehidupan. Jadi sebenarnya para alim ulama lah yang memberikan makna dan erti kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Cuma kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi bila mereka dah mati, mereka dah habis, maka hilang tuan-tuan nilai harga kita tak dapat. Saya bagi contoh sajalah tuan-tuan, apa yang telah berlaku dan itu yang telah berlaku. Ada satu orang alim ulama, bahkan wali min awliyaillah di Batu Pahat, namanya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus rahimahullahu ta'ala. Meninggal dunia dah tuan-tuan, lama dah. Cuma kita nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran betapa manusia hari ini tidak menghargai alim ulama, tidak tahu nilai keutamaan ulama dalam masyarakat kita. Sehingga kan bila mana mereka telah meninggal dunia, maka sebenarnya hilanglah segala nilai-nilai kehidupan kita atas dunia ini. Bukan orang lain tuan-tuan, dalam Johor, satu daerah namanya daerah Batu Pahat. Tuan-tuan bayangkan, satu orang pak haji tua, umur 70 lebih dan sebagainya, tua dah, kematian isteri, duduk dengan anak, tetapi hatta jiran-jiran mereka tidak mengenali Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus rahimahullahu ta'ala. Siapa orang tua ni? Kerana mereka yang sekitar itu, jiran-jiran hatta di daerah itu, mereka berambil sebagai satu orang pak haji tua yang hidup, yang tinggal tunggu mati saja. Tuan-tuan, salah satu perkara yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala atas dunia ini adalah wali min awliyaillah. Kekasihnya Allah Ta'ala sembunyikan akan kewalian dia, kealimannya, kewarakan dia dan sebagainya. Kerana apa? Kehidupan mereka sama juga macam kita, kehidupan basyariah, kehidupan manusia, makan, minum, pergi pasar, jalan sana sini, sama. Tapi Allah Ta'ala sembunyikan. Sebab apa? Dikhawatiri jika manusia tahu, manusia dia tidak menghargai akan kekasihnya Allah Ta'ala. Manusia bukan pandai menghargai tuan-tuan, tak. Kalau dia tahu itu batu permata, maka dia tahu batu permata, dia akan jaga, dia tahu nilainya, maka dia akan menjaga sungguh-sungguh. Tapi manusia akhir zaman tidak. Dia tidak mengenali batu permata itu batu permata. Maka apa jadi tuan-tuan? Mereka tak hiraukan pun, tak ambil manfaat kelebihan keberadaan beliau pada ketika itu, ketika mana hidup. Cuma tinggal lagi orang kampung duk pelik, siapa orang tua ni? Kerana apa tuan-tuan? Seluruh pelosok dunia hadir di rumah beliau setiap hari, tak pernah kosong rumah beliau dengan orang datang ziarah. Luar daripada Johor datang, orang Indonesia datang, Thailand datang, Singapura datang, Brunei datang, dan mana-mana ulama dunia datang Malaysia, mereka tidak akan balik melainkan pergi ke Batu Pahat ziarah Habib Ali ni. Jadi sekitar jiran tu dia tengok, siapa pak haji tua ni? Tuan-tuan, orang dekat-dekat tu, tapi tak pernah pergi ziarah, tak pernah pergi tengok, tak pernah bersohbah, bergaul dan sebagainya. Cuma hak pelik orang kampung, siapa pak haji tua? Tuan-tuan bayangkan, ulama dunia mai datang Malaysia, dia tak akan balik tuan-tuan melainkan pergi ke Batu Pahat baru balik. Dia pergi ke mana sekalipun, ke Terengganu, ke Kelantan, ke KL, convention apa semua, tak akan balik tuan-tuan, pergi Batu Pahat dulu ziarah Habib Ali baru balik. Tuan-tuan tahu, bukan senang, bukan jalan orang tu, bukan jalan orang. Akhirnya tuan-tuan, bila mana saat kematian Habib Ali,
hafizallahu ta'ala, tuan-tuan bayangkan satu dunia turun tuan-tuan Batu Pahat. Tapi orang Batu Pahat tak pergi pun nak tonton ziarah kematiannya. Allahu Akbar. Yang mandikan pun itu bukan orang Batu Pahat, orang luar Pahat. Cuma kita nak ambil ibrah tuan-tuan, bila mereka mati, hilang segala sebenarnya nilai kehidupan kita. Barulah orang kenal, ya Allah, Pak Haji tua ni orang alim, wali min awliyaillah. Barulah tahu nilai dia tuan-tuan. Bila mana biqabdil ulama, Allah Ta'ala cabut, angkat di kalangan alim ulama. Takkan tuan-tuan nak zahirkan benda hak pelik-pelik. Kita ni orang Melayu memang suka ni nampak pelik baru nak dekat, nampak pelik sikit baru nak bukan. Wali ni tuan-tuan, dia kehidupan macam kita biasa, kita pun tak kenal. Wali yang akan kenal wali siapa? Wali. Tidak kenal seseorang itu wali, melainkan dia tu wali. Sebab kita tak kenal, sebab tu kita biasa, tak ada apa. Memang kehidupan dia memang biasa tuan-tuan. Takkan nak lain pula, tak? Jadi dengan sebabkan kebiasaan tersebut, orang tak kenal dia. Tapi itu pun sudah bagi isyarat. Ramai orang datang ziarah tiap-tiap hari, penuh tuan-tuan. Tak? Tuan-tuan bayangkan, dengan kemuliaan hebatnya beliau itu, bahawa kehidupan pada ketika itu, Masya Allah Tabarakallah, kehidupan yang sangat mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Tapi bila mana mereka itu alim ulama meninggal saja, mati saja, maka hilang dah tuan-tuan sebenarnya makna kehidupan manusia dalam kehidupan atas dunia ini. Dan yang sangat sedih kalau kita lihat ialah apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini sebenarnya tak dapat perhatian pun yang sewajarnya di kalangan masyarakat kita hari ini. Untuk macam mana nak melahirkan anak kita, menjadikan anak yang paling tidak pun boleh memahami ataupun mengetahui tentang hukum hakam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi nak jadikan anak-anak paling tidak pun tuan-tuan alim ulama di kalangan anak-anak kita. Hari ni mak bapak dia ada cita-cita nak jadikan anak ni engineer, anak ni doktor, anak ni arkitek, anak ni itu dan ini. Tapi tak ada pun satu dalam perancangan dia, hatta doa dia, yang ni aku nak jadikan alim ulama, aku nak jadikan ulama besar. Tak ada tuan-tuan. Kalau tanya ni, yang ni saya harap mudah-mudahan jadi engineer Ustaz, saya nak hantar UK. Oh, yang ini nak jadi doktor, yang ini nak jadi arkitek, ini macam-macam tuan-tuan. Tapi hak alim ulama tak ada. Tak ada pun tuan-tuan. Dan kalau ada tempat-tempat madrasah yang nak di-createkan untuk melahirkan ulama, tapi dia tidak dapat sambutan, perhatian di kalangan masyarakat kita hari ini. Ilmu agama tidak banyak dipelajari berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Tak ramai tuan-tuan berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Lepas tu kalau kita lihat di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, kurang mendapat perhatian daripada para cendekiawan profesional ke dan sebagainya tuan-tuan. Mereka lebih mengutamakan pelajaran di bidang keduniaan yang dapat menjanjikan keuntungan, harta benda, pangkat, jawatan yang tinggi. Itu pun hantar ke pondok-pondok madrasah, apa dia tuan-tuan? Dah tak boleh nak buat apa dah mak bapak dia. Ni lah Ustaz anak saya, buatlah apa yang Ustaz nak buat. Kenapa? Degil betul. Degil, lagi terkejal, lagi nakal. Dia suruh polis tuan-tuan, dia suruh cycle bin, ni budak jenis macam ni. Hak yang jenis okey-okey baik-baik semua, MRSM, sain, itu ini dan sebagainya. Kerana dia tahu apa? Dia tahu ini yang paling utama, yang perlu diutamakan dalam bidang keduniaan, yang nama nanti dia dapat tahu nanti menjanjikan pulangan yang baik, keuntungan yang besar, kerjanya hebat, pangkatnya tinggi, gaji pun besar. Tapi yang teruk-teruk ni, Ustaz nak buat apa? Hutan-hutan lah Ustaz, nak buat apa? Yang penting jadi orang pun tak apa. Yang penting jadi orang tuan-tuan. Tak?
Bila hak rotan bagi pengajaran pendidikan, dia saman lah pula. Apa jadi tuan-tuan? Ini nak kata hampir dah kiamat dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi oleh itu kita perlu duk fikir hari ni, dan cari jalan macam mana nak menyelesaikan supaya ilmu agama ni yang Nabi kata beransur-ansur akan hilang, dan pasti akan hilang tuan-tuan. Dengan macam mana? Biqabdil ulama, dengan dimatikan para alim ulama. Maka hari ni kita kena rebut peluang dan ruang pada hari ni, saat dan ketika ini. Mana yang ada tuan-tuan di kalangan kita alim ulama, maka kita bersuhbah, kita sering duduk dalam majlis ta'lim bersama alim ulama. Ambil peluang apa jua sekalipun tuan-tuan, paling tidak pun kita ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Satu ketika Allah Taala tanya, yang mana di sana hari akhirat nanti semuanya akan masing-masing akan mencari alasan hujah untuk lepaskan diri mereka daripada masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu salah satu daripada yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah alim ulama. Alim ulama. Maka tuan-tuan, di saat dan ketika ini kita fikirkanlah hal-hal yang begini, untuk kita jangan terlepas peluang dan ruang. Apabila di kalangan kita ada alim ulama ataupun ulama mai datang kat tempat kita dan sebagainya, ambillah peluang, doa, mintalah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dengan perantaraan alim ulama ini. Dan mudah-mudahan kehidupan kita kehidupan yang diberikan rahmat dan keberkatan, dan akan menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah, dan juga bertambah kasih juga kepada Rasulullah, dan menjadi asbab tuan-tuan kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, maka satu demi satu tuan-tuan kita tengok alim ulama telah meninggal dunia. Maka sebelum makin hilang lagi, maka bila ada peluang dan ruang bersama kita alim ulama, maka gunakanlah manfaat masa dan ketika mana mereka ni hidup. Mereka tidak ada lain tuan-tuan, hanya minta redanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita saja yang tak tahu nilai keberadaan mereka ini, yang merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita, tingkatkan iman kita, dan juga tingkatkan amal soleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita di antara orang yang mendapat kelebihan-kelebihan alim ulama, yang mana mereka ini dalam ada manfaat faedah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan ini merupakan peristiwa yang pasti akan berlaku, yang merupakan tanda kiamat yang kecil. Maka bersiap sedialah dengan kita memperbanyakkan amal salih ibadah kita kepada Allah. Itulah persediaan yang perlu kita lakukan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.